Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, baiklah. Sekarang saya dan rakan-rakan saya akan melakukan pembentangan ataupun perbincangan poster kami yang bertajuk Implementasian Kecerdasan Buatan dalam Menjatuhkan Hukuman kepada Penjenayah di Mahkamah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan memberikan beberapa definisi lah mengenai topik kami pada hari ini. So, mula-mula kita pergi pada apa itu AI. AI adalah sains dan kejuruteraan untuk membuat mesin pintar, terutamanya program komputer pintar. Ia berkaitan dengan tugas yang sama menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia. Tapi AI tidak perlu menghadkan dirinya kepada kaedah yang boleh diperhatikan secara biologi. So definisi ni ialah daripada John McCarthy tahun 2004. So basically AI ni ialah sebuah mesin pintar yang diprogramkan untuk memahami kecerdasan manusia. So seterusnya kita pergi kepada definisi mahkamah. So apa itu mahkamah? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, so mahkamah ialah tempat membicarakan kes undang-undang, dewan atau majlis pengadilan. Dan mahkamah ini diambil daripada perkataan Arab yang kata Arab yang dari mana kata akarnya ialah harama yang bermaksud menguasai ataupun memerintah. So basically mahkamah ni ialah tempat awam dan rasmi di mana seseorang mendapatkan penyelesaian yang adil dalam sesuatu perselisihan. So seterusnya kita pergi kepada bagaimana hukuman jenayah ini berfungsi. So di Malaysia, hukuman terhadap tertuduh dikawal oleh Kanun Prosedur Jenayah ataupun Criminal Procedure Code CPC. So hukuman ini ialah peringkat akhir proses jenayah sebab saja tertuduh tu didapati bersalah atau setelah melakukan jenayah. So hakim ni hendaklah menjatuhkan hukuman mengikut undang-undang yang bermaksud hakim ni terikatlah dengan peruntukan akta yang berkaitan oleh prinsip kehakiman. So hak untuk menjatuhkan hukuman adalah sepenuhnya ke atas budi bicara mahkamah. So dalam menentukan hukuman yang sesuai, hakim juga akan mempertimbangkan tujuan untuk menjatuhkan hukuman itu. So tugas hakim juga ialah untuk menganalisis kombinasi ayat yang mana perlu untuk memenuhi tujuan tersebut lah. Yang mana tujuan itu ialah untuk pembalasan, pencegahan, pemulihan atau ketidakupayaan pihak yang bersalah. So selain itu, mahkamah juga boleh mempertimbangkan faktor pengurangan yang mana biasanya dihujah oleh peguam bela ataupun faktor yang memburukkan yang mana selalunya dihujah oleh peguam pendakwa. Contoh-contoh faktor itu ialah seperti umur pesalah, rekod terdahulu ataupun kelakuan pesalah dan faktor-faktor lain lagi lah. So kita pergi kepada topik kita iaitu implementasi AI ke dalam mahkamah. So dah ada ke belum? So basically AI ni dia dah diimplementasilah dalam mahkamah yang mana di US telah pun menggunakan AI di mahkamah pada tahun 1998. Yang mana mereka menggunakan AI ni adalah bertujuan untuk mengatasi masalah berat sebelah dan perbezaan pendapat manusia. So untuk di Malaysia pun sudah dilaksanakan lah, yang mana di Semenanjung Malaysia pelaksanaan ini dilakukan dalam 3 peringkat, yang mana fasa pertama ini bermula pada tahun 2021, Julai 2021. Fasa kedua ni bermula Ogos hingga Disember 2021 dan fasa ketiga ni bermula Januari 2022. And di Malaysia juga terdapat juga kes yang telah diselesaikan melalui AI ni, yang mana daripada mahkamah di Sabah dan Sarawak, yang mana akan diceritakan atau diberikan penjelasan yang lebih lanjut lah oleh saudara pembentang seterusnya, saudara Iqmal. So itu sahaja untuk pendahuluan dan latar belakang implementasi AI ni dalam mahkamah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang seterusnya, saudara Usama. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Faid. Sebelum kita pergi lebih dalam berkenaan AI dan proses penghakiman ni sendiri, kita kena tahu dulu apa tu pandangan Islam terhadap syarat-syarat seorang tu sebelum dia menjadi hakim
atau kadi. Hakim atau kadi ni dia kalau kita tengok dia merupakan satu pangkat yang tinggi dalam perundangan Islam. Bahkan ia lebih tinggi kalau kita nak bandingkan kadi dengan mufti serta imam dan jawatan-jawatan yang lain lah. Sebab kalau zaman Nabi sendiri, Nabi merupakan seorang hakim lah kan dalam pentadbiran Islam tu sendiri. Beliau merupakan, baginda merupakan hakim, baginda juga merupakan pelaksana kepada hukuman yang dijatuhkan dan baginda juga merupakan penetap kepada hukuman tertentu tersebut. Dan apabila berlaku satu-satu kes ni atau satu-satu peristiwa, baginda Nabi SAW ni akan menyelesaikan berpandukan wahyu yang Allah dah kurniakan kepada baginda. Dan bagi kes yang belum turun lagi wahyu, baginda akan menghukum satu-satu perkara atau urusan tersebut berdasarkan ijtihad beliau sendiri. Dan setiap hukuman yang berdasarkan ijtihad beliau, apabila satu keputusan itu bertepatan dengan kehendak wahyu, maka hukuman tersebut akan termaktub dalam perundangan Islam. Dan sekiranya ijtihad baginda tak tepat, maka wahyu akan membetulkan dan membatalkan ijtihad Nabi itu sendiri. Dan sebab tu kita kata yang qadi atau hakim ni merupakan satu jawatan yang tinggi atau jawatan yang besar lah dalam perundangan Islam itu sendiri. Sebab kadi sendiri kalau kita tengok dia mempunyai kelayakan nak jatuhkan hukuman atau membatalkan mengikut maslahah mereka sendirilah kan. Tapi malangnya kalau kita tengok takrifan kadi atau hakim berdasarkan orang sekeliling kita hanyalah seorang yang menguruskan urusan nikah cerai. Sedangkan kadi ni merupakan hakim yang nak jatuhkan hukuman sendiri. Okey, kita pergi terus kepada syarat hakim, syarat untuk menjadi hakim atau kadi dalam Islam. Okey, terdapat 4 syarat yang disepakati berdasarkan ijtihad ulama. 4 syarat yang mesti ada pada seorang hakim sendiri. 4 syarat yang disepakati tadi adalah pertama Islam, kedua hakim perlu baligh, dan ketiga hakim perlu mempunyai akal dan fikiran yang waras, dan yang keempat hakim tersebut mestilah bebas atau merdeka dan bukanlah seorang hamba. Dan untuk zaman kita dah tak gunalah kan sistem perhambaan itu sendiri. Okay, seterusnya untuk syarat-syarat yang tak disepakati atau menjadi khilaf pula, pertama berkenaan syarat seorang hakim tu perlu mempunyai penglihatan dan mempunyai pendengaran dan mempunyai lisan, ini tak bisu dari segi fizikal dia lah. Namun dalam syarat pertama yang menjadi khilaf atau tak disepakati para ulama ni, Imam Malik dan sebagai ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa harus untuk menjadikan orang yang buta sebagai qadi atau hakim itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada syarat seterusnya, iaitu adil. Syarat yang jadi khilaf atau tak disepakati di kalangan ulama. Sifat adil yang dimaksudkan dalam syarat-syarat menjadi qadi ni adalah al-adalah yang bermaksud dia tak melakukan dosa-dosa besar. Maksudnya bukan orang yang fasik lah kan. Dan jumhur mengatakan ini merupakan syarat utama untuk menjadi seorang qadi. Tapi berdasarkan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah itu sendiri, mereka mention bahawa sifat adil ni atau bukan qadi yang fasik hanyalah menjadi syarat keharusan sahaja, bukan syarat sah. Maksudnya orang yang fasik boleh juga menjadi qadi, namun pelantikan dia bakal dipersoalkanlah kelak di akhirat siapa pemerintah yang menetapkan mereka ni sebagai qadi. Okay, seterusnya syarat ketiga yang tidak disepakati berkenaan syarat-syarat qadi atau hakim ni adalah mereka perlulah seorang mujtahid. Dan dalam syarat ni Hanafiyah dan Malikiyah hanya meletakkan ini sebagai Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan ini sebagai syarat sah, namun ulama yang lain tidak meletakkan ciri-ciri seorang mujtahid itu sebagai syarat sah kepada untuk menjadi qadi itu sendiri. Okey. Seterusnya syarat keempat pula merupakan syarat qadi itu perlu seorang lelaki dan bukannya perempuan. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahawa ianya hanyalah syarat sah. Ianya adalah syarat sah dan syarat keharusan.
Dan syarat tu dan pendapat tersebut adalah di kalangan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Imam Zufar atau Imam Zufar ni merupakan imam di kalangan mazhab Hanafi atau Hanafiyah. Dan pendapat kedua tentang jantina dalam hakim ni adalah mengatakan bahawa ianya bukan syarat sah namun ianya harus. Dan pendapat tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari yang bermazhab Jariri, serta Imam Ibn Hazm yang bermazhab Zahiri. Seterusnya tentang syarat lelaki dan bukan wanita ni, ulama juga mengatakan ianya adalah syarat keharusan tapi bukan syarat sah. Dan ianya dikeluarkan oleh jumhur Hanafiyah, melainkan Imam Az-Zufar yang kita dah bincangkan tadi yang meletakkannya sebagai syarat sah. Ia meletakkan sebagai syarat sah dan keharusan. Imam Hanafiyah yang lain mengatakan ianya harus tapi bukan syarat sah. Okey, kalau kita tengok betapa detail kan agama meletakkan syarat-syarat untuk seorang tu menjadi kadi. Dan kat sini kita nampak Islam ni amat prihatin terhadap isu-isu hukuman itu sendiri. Sebab nak proses jatuhkan hukum ni, kalau kita salah jatuh hukum kat seorang, dia akan berikan kesan emosi yang besar terhadap seorang itu sendiri. Sebenarnya saya serahkan bentangan ni kepada saudara Afiq untuk penerangan yang lebih lanjut. Okey, terima kasih kepada saudara Usamah. Baik, seterusnya kita akan sambung kepada proses menjatuhkan hukuman oleh hakim dan juga oleh AI. So untuk hakim, kita ada dua jenis mahkamah. Yang pertama mahkamah sivil. So hakim di mahkamah sivil ni dia mesti mengikut prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam menetapkan suatu hukuman ataupun menetapkan suatu penghakiman. Dan prinsip yang digariskan adalah hakim ni perlu mendengar keterangan pihak-pihak dan tak boleh buat keputusan secara menduga atau meneka. Dan dalam mahkamah sivil, perkara yang sangat ditekankan adalah prinsip duluan mengikat ataupun binding precedent. Iaitu binding precedent ni ialah suatu prinsip undang-undang yang dicipta melalui keputusan mahkamah yang mana sebagai contoh atau autoriti kepada para hakim itu untuk ambil kira dalam menyelesaikan kes dan dia menolong dalam menafsir kes yang sama dari segi isu yang datang kemudiannya. Yang kalau hakim ni dia tak mengikut prinsip ni, maka hakim tersebut dia telah seolah-olah mengabaikan tugasnya. Okey, dan pihak mahkamah juga perlu ikut prosedur dan undang-undang yang tepat dalam menjalankan suatu penghakiman di dalam mahkamah sivil tersebut. Dan apabila seorang hakim memberi keputusan di mahkamah, dia ni bukan sahaja menyelesaikan kes yang ada tu, tapi dia telah meletakkan prinsip-prinsip perundangan yang menjadi asas untuk keputusannya. Dan mahkamah yang kemudiannya mesti ikut dan guna pakai prinsip perundangan tersebut. Itu untuk mahkamah sivil. Kemudian kalau mahkamah syariah, kita tahu yang mahkamah syariah ni ada mahkamah rayuan. So untuk hakim rayuan ni, mereka ni perlu membuat pertimbangan dengan merujuk kepada kandungan teks penghakiman yang ada di peringkat mahkamah bicara dan rujukan yang ada berdasarkan kes-kes terdahulu serta sumber hukum syarak yang dua tu, Quran dan Sunnah, dalam menjalankan penghakiman di mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah ni dia tak terikat dengan prinsip binding precedent tu sebab mahkamah syariah ni dah ada dua sumber asas iaitu Quran dan Sunnah. Dan ada pun rujukan yang dibuat oleh hakim-hakim dalam kebanyakan teks penghakiman dalam buat keputusan, mereka ni rujuk kes-kes yang berkaitan sebagai rujukan termasuk kes-kes mahkamah sivil untuk melihat berkaitan tafsiran bidang kuasa perundangan. Dan penekanan terhadap semua rujukan hukum syarak ni dia menjadi satu identiti untuk hakim-hakim syar'i buat membuat penghakiman di mahkamah syariah. Dan seterusnya kita pergi kepada proses menjatuhkan hukuman oleh AI. AI ni dia tentukan hukuman berdasarkan data-data yang telah dimasukkan. So kalau untuk data ni, para pembangun akan masukkan data-data set kes-kes sebelum
ke dalam mesin AI ni. Dan kemudian AI ni dia akan bina pattern dan algoritma dia sendiri hasil daripada pembelajaran kes-kes sebelum menggunakan inilah prinsip machine learning. Dan kalau kes-kes sebelum ni tak adil ataupun ada bias, maka dia akan bagi kesan kepada keputusan hukum yang dihasilkan oleh AI. Okay, itu saja untuk proses menjatuhkan hukuman oleh hakim dan AI. Kemudian saya serahkan kepada pembentang seterusnya, iaitu Saudara Zahir. Okey, jadi kita teruskan dengan aplikasi AI dalam menjatuhkan hukuman di mahkamah. Jadi terdapat beberapa aplikasi AI yang digunakan. Aplikasi yang pertama seperti yang diberitahu oleh Saudara Hafid tadi, dia menggunakan AI itu sendiri dan AI itu menggunakan dataset sebelum ini untuk menentukan hukum kepada kes yang tertentu itu. Okey, aplikasi yang kedua adalah di mana AI digunakan untuk menapis semua dokumen-dokumen sesuatu syarikat atau organisasi agar dokumen yang dianalisis hanyalah dokumen berkaitan dengan kes tertentu itu sahaja. Sebagai contoh, sesuatu syarikat itu perlu masuk mahkamah atas sesuatu kes. Jadi, semua dokumen-dokumen yang ada dalam syarikat itu perlu diambil oleh pihak mahkamah dan perlu ditapis. Maka pihak mahkamah hanya akan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kes itu sahaja. Jadi mereka tidak perlu memberikan tenaga kerja yang banyak untuk menganalisis dokumen-dokumen yang tidak berkaitan. Okey, aplikasi yang ketiga adalah AI digunakan untuk menentukan tahap ancaman seseorang individu pada masa hadapan. Jika pesalah itu mempunyai tahap ancaman yang rendah, maka pesalah itu boleh diikat jamin atau diberikan hukuman yang lebih rendah. Dan sebaliknya jika pesalah itu mempunyai tahap ancaman yang tinggi. Sebagai contoh, terdapat seorang yang telah melakukan satu kes bunuh, tetapi tahap itu adalah satu kes yang tersilap bunuh, kejadian yang tidak disengajakan. Pesalah itu tetap bersalah tetapi hukuman boleh diringankan kerana AI telah menganalisis bahawa pesalah itu tidak akan mempunyai tahap ancaman yang tinggi dan tidak akan membuat aktiviti membunuh itu lagi pada masa hadapan. Jadi pesalah itu boleh dikurangkan hukumannya. Seterusnya kita sambung kepada Saudara Hafid balik. Okey, baik. Untuk garis panduan dari sudut etika Islam, sebelum itu berdasarkan penelitian dan pencarian kami setakat ini, belum ada ijtihad dan hukum yang dikeluarkan berkaitan inilah pengimplementasian AI dalam menjatuhkan hukuman. Cumanya terdapat perbincangan dari pakar-pakar sains Islam berkaitan etika penggunaan teknologi AI ini dalam Islam tertakluk batas dan garis panduan. So untuk konteks etika Islam, batasan mesti diletakkan dengan melihat kepada maqasid syariah sebagai panduan kepada sesuatu perkembangan teknologi supaya dia tak bawa kemudaratan kepada agama, harta, nyawa, keturunan dan akal. Kemudian kalau kita nak ambil contoh untuk teknologi AI yang digunakan dalam bidang ketenteraan, dibimbangi dia boleh mendatangkan atau mewujudkan ancaman kepada nyawa dan kemusnahan harta benda. Bila dalam peperangan ni kita akan hantar mesin-mesin ataupun robot-robot AI ni untuk pergi berperang duluan. So mereka ni kadang-kadang dia akan terus merosakkan harta-harta benda yang ada di depan mereka lah. So sebabkan tu Islam dia ada adab berperang yang boleh diterjemahkan dalam penggunaan teknologi AI ni. Yang seterusnya kita perlu sedari yang AI dalam konteks teknologi ni dia beza dengan manusia. Sebab apa? Manusia ni dia merupakan makhluk istimewa yang mempunyai akal kan. So kalau ikut ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali, beliau ada membahaskan berkaitan unsur manusia ni, dia merangkumi 5 benda: jasad, roh, hati, akal dan nafsu. Dan teknologi AI ni dia tak ada roh. Dalam arti kata lain, dia berfikir bukan seperti akal manusia. So kita ni tak boleh nak anggap robot AI ni ataupun mesin AI ni sebagai manusia. Dia hanya sekadar mesin ataupun teknologi yang boleh memudahkan kerja-kerja manusia.
So perkembangan AI ni nak tak nak kita kena awasi, sebab kita tak nak kemudaratan yang dihasilkan daripada AI tu beri kesan kepada manusia. Dan kita ni kena teliti dan berhati-hati untuk menggunakan mesin AI ni. Dan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang bermaksud, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiki kebenarannya terdahulu, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum dengan sebab kejahilan kamu sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. Itu saja untuk bahagian etika penggunaan AI. Kemudian saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Zahir. Okey, untuk bahagian seterusnya, adakah ia melanggar nilai etika sistem kehakiman untuk menggunakan AI dalam sistem kehakiman itu sendiri? Kita tahu bahawa AI itu cuma satu alat, dan penggunaan alat itulah yang perlu didefinisikan etika dan prosedur penggunaannya. Nilai dan etika sistem kehakiman tertaluk juga ataupun teraplikasi juga dalam proses menggunakan AI dalam sistem kehakiman, iaitu yang pertama, telus dan amanah, bertanggungjawab, layanan sama rata, menegakkan hak kebebasan individu dan menegakkan keadilan. Untuk poin telus dan amanah, pihak yang terlibat atau pihak yang terlibat iaitu pembina AI itu sendiri perlu dipantau dan diaudit supaya mereka tidak meletakkan satu-satu kod yang tersembunyi dalam mesin AI itu sendiri. Ia boleh mengakibatkan kod tersembunyi itu memberi kesan yang buruk kepada masyarakat ataupun data yang digunakan dalam AI itu sendiri, ataupun ia boleh menyebabkan bias. Maksudnya data kod itu sendiri akan menyebabkan AI itu mengeluarkan satu hukuman yang bias terhadap individu tertentu. Ia juga boleh penggunaan AI juga boleh mengakibatkan black box effect, di mana AI tidak dapat memberikan penjelasan terhadap satu-satu hukuman yang dikeluarkan. Jika sebagai contoh, hakim manusia boleh memberikan reasoning terhadap satu-satu hukuman yang hakim manusia itu jatuhkan, tetapi AI hanya akan mengeluarkan satu hukuman muktamad. AI tidak dapat memberikan sebab-sebab kenapa hukuman itu terjadi, kenapa mereka mengeluarkan hukuman itu. Yang poin kedua, bertanggungjawab. Hakim jangan terlalu bergantung terhadap keputusan AI, kerana AI itu boleh terkesan bias sendiri. Maksudnya dataset yang digunakan untuk sebagai learning oleh AI itu boleh mempunyai dataset yang bias, dan ia akan memberi kesan kepada algoritma AI itu sendiri. Makanya hasilnya segala keputusan yang AI itu berikan akan mempunyai bias tanpa kita sedar. Jadi hakim tidak boleh terlalu bergantung kepada AI itu sendiri. AI itu hanya sebagai sokongan ataupun pandangan tambahan dalam proses hakim itu sendiri menjatuhkan satu-satu hukuman. Seterusnya, poin layanan sama rata, di mana pihak hakim perlu memastikan sistem AI itu konsisten dalam proses mengeluarkan keputusan dalam sesuatu kes. Mereka perlu memastikan ia konsisten kerana dataset yang digunakan itu adalah daripada dataset majoriti, masyarakat majoriti. Jadi mungkin hasil algoritma yang dikeluarkan oleh AI itu akan terdapat bias jika ia digunakan kepada masyarakat ataupun pesalah daripada etnik minoriti. Jadi pihak mahkamah perlu test run penggunaan AI itu secara terperinci sebelum diaplikasi secara formal dalam sistem kehakiman. Seterusnya, poin menegakkan hak kebebasan individu, di mana pihak-pihak yang mengambil data-data privasi masyarakat perlu memberikan makluman kepada masyarakat itu sendiri bahawa di manakah data-data mereka itu digunakan ataupun kepada siapakah data-data itu dikongsi. Jadi itu adalah hak kebebasan individu untuk kita tahu di mana data kita digunakan. Dan pihak-pihak yang mengambil data-data ini untuk digunakan dalam learning AI tidak boleh menggunakan data-data ini untuk kepentingan peribadi ataupun
yang boleh memberi kesan buruk kepada individu ataupun masyarakat. Seterusnya, poin untuk menegakkan keadilan, di mana seperti yang saya bagi tahu tadi, ia mempunyai black box effect dan layanan sama rata. Hakim perlu memastikan hukuman mereka itu adil dan menjadikan hukuman yang dikeluarkan oleh AI itu hanya sebagai sokongan ataupun pandangan lain bagi hakim itu memutuskan sesuatu hukuman. Dan hakim perlu tahu bahawa AI itu sendiri boleh terkesan oleh bias hasil daripada dataset. Jadi mereka perlu tahu bahawa AI ini tidaklah betul-betul muktamad, tidaklah betul-betul betul keputusan mereka. Okey, seterusnya saya berikan kepada pembentang seterusnya. Okay, terima kasih kepada rakan pembentang. Okay, sekarang kita akan beralih kepada implementasi AI dalam sistem kehakiman di Malaysia. Okay, tadi kita dah lihat, tadi ada disebutkan bahawa penggunaan ataupun implementasi AI ini dalam sistem kehakiman telah pun lama berlaku di luar negara seperti contoh di US dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita akan lihat sejauh mana penggunaan AI ini dalam sistem kehakiman di negara kita ini. Okay, sekitar awal tahun 2020 iaitu pada 17 Januari 2020, Badan Kehakiman Sabah dan Sarawak telah mengumumkan bahawa mereka akan mula menggunakan atau menggunakan pakai teknologi sistem AI ini dalam sistem kehakiman mereka, iaitu dalam proses untuk menjatuhkan hukuman kepada penjenayah. Jadi ini merupakan suatu langkah yang sangat penting buat Malaysia sebab pengumuman ini merupakan menunjukkan bahawa Badan Kehakiman di Malaysia ini merupakan badan kehakiman pertama di Asia yang menggunakan pakai sistem AI dalam proses untuk menjatuhkan hukuman kepada pesalah di mahkamah. Jadi dan satu perkara yang perlu ditekankan di sini adalah penggunaan AI di Malaysia ni hanya berfungsi sebagai panduan kepada hakim yang melaksanakan sesi penghakiman tu. Jadi makna kata keputusan muktamad terhadap sesuatu kes ataupun terhadap sesuatu kes kesalahan itu masih terletak dan masih akan dibuat oleh hakim yang mengendalikan kes tersebut. Dan telah dinyatakan bahawa penggunaan AI dalam sistem kehakiman di Malaysia ni untuk inilah ada beberapa tujuan, iaitu yang pertama, ia untuk membantu hakim membuat analisis hukuman yang bersesuaian dengan kesalahan tu untuk dijatuhkan kepada yang tertuduh tu. Dan juga penggunaan sistem AI ini juga dikatakan akan meminimumkan jurang ketidakadilan dalam menetapkan hukuman kepada pesalah. Yang ketiga adalah implementasi AI ini adalah untuk memastikan bahawa setiap hukuman yang dijatuhkan kepada mana-mana pesalah adalah bersifat konsisten. Maksudnya tidak bias lah. Contoh pesalah ni dijatuhkan hukum pesalah, contoh kita ada dua pesalah yang melakukan kesalahan yang sama, tetapi hukuman yang mereka terima tidak sama. Jadi itu akan berlaku bias lah kat situ. So penggunaan AI ini dikatakan akan mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk melancarkan proses hakim dalam menentukan hukuman terhadap pesalah. Okey, jadi setakat yang kajian kami adalah di sana hanya dua kesalahan yang terlibat dalam proses menentukan hukuman dengan bantuan AI yang sekarang ini dipakai di Malaysia ni, iaitu kesalahan yang pertama adalah kesalahan memiliki dadah di bawah Seksyen 12 Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan kesalahan yang kedua yang digunakan pakai AI sebagai bantuan untuk menjatuhkan hukuman adalah jenayah rogol di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Dan bagaimana AI ini akan berfungsi di dalam sistem kehakiman Malaysia ni adalah sistem AI tersebut akan menganalisis koleksi data kesalahan-kesalahan yang pernah didaftarkan di Sabah dan Sarawak dari tahun 2014 sehingga 2019 untuk menghasilkan sebuah model AI bagi digunakan untuk membantu hakim dalam kes-kes baru. Jadi dalam sistem kehakiman di Sabah dan Sarawak ni, untuk menghasilkan suatu model AI itu mereka akan menganalisis koleksi data-data rekod-rekod kesalahan
kesalahan, kes-kes yang pernah direkodkan dalam sistem ni lah, kehakiman di Sabah dan Sarawak daripada tahun 2014 hingga 2019. Daripada rekod-rekod tersebut, daripada dataset yang mereka peroleh itu, mereka akan menghasilkan suatu model AI. AI itu akan menganalisis pattern, jadi untuk menghasilkan suatu model bagi digunakan untuk kes-kes baru yang akan muncul pada masa akan datang. Dan kita lihat sekarang ni kes pertama yang telah pun menggunakan AI di Sabah dan Sarawak adalah di Mahkamah Sabah. Kes pertama adalah pada 19 Februari 2020, iaitu berkaitan dengan kesalahan memiliki dadah pada 19 Februari 2020. Dan manakala di Sarawak pula, hukuman terhadap kesalahan memiliki dadah pada 21 April 2020. Jadi di sini kita lihat bahawa selepas pengumuman pada awal Januari itu, pada awal tahun 2020 tu, pada Januari itu, daripada sebulan selepas tu Mahkamah Sabah dulu yang memulakan penggunaan AI ni. Kemudian pada bulan April, Sarawak pula yang mula pakai. Dan setakat 14 Julai 2020, sebanyak 203 kes bagi kesalahan mengikut Seksyen 12 dalam kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan sebanyak 2 kes di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan telah pun dijatuhkan hukuman menggunakan cadangan oleh sistem AI. Jadi kita lihat boleh dikatakan banyak juga kes yang telah mengguna pakai bantuan sistem AI ini kepada hakim supaya hakim tu dapat jatuhkan hukuman dengan lebih baiklah. Terdapat 203 kes dan 2 kes secara keseluruhannya setakat yang data yang sedia adalah. Jadi untuk rumusan, kita dapat lihat kat Malaysia ni implementasi AI ni dalam sistem kehakiman masih lagi belum dilaksanakan secara menyeluruh. Setakat ni hanya dilaksanakan di Sabah dan Sarawak sahaja. Jadi mungkin pada masa akan datang mungkin banyak lagi mahkamah-mahkamah negeri atau mahkamah persekutuan mungkin akan mula menggunakan pakai sistem AI ni dalam proses untuk menjatuhkan hukuman kepada penjenayah atau bersalah yang tertuduh. Jadi saya rasa untuk bahagian saya itu sahaja. Saya pas kepada pembentang seterusnya untuk menutup, seterusnya merumuskan kita punya pembentangan pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih Saudara Ikmal atas penjelasan beliau tentang implementasi AI terkini di Malaysia. Jadi untuk menyimpulkan pembentangan kami pada hari ini, saya akan berikan 3 kesimpulan ataupun stand kami mengenai isu ini. Yang pertama, integrasi AI ke dalam sistem kehakiman negara amat digalakkan bagi melancarkan proses perundangan sedia ada. Jadi kita pun dah dapat tengok bukti-bukti seperti yang telah berlaku di Sabah dan Sarawak bahawa penggunaan AI itu memang banyak membantu. Jadi proses-proses yang rumit dan berulang boleh dilakukan oleh AI dengan pantas lah. Jadi kita akan dapat efisien dan tempoh perbicaraan mahkamah tu pun akan dipendekkan. Okay, yang kedua, AI tidak boleh menggantikan fungsi hakim, terutamanya di mahkamah syariah. Kerana AI tidak memenuhi syarat seorang hakim. Jadi dia bukan setakat mahkamah syariah dan dia juga merangkumi mahkamah sivil jugalah. Sebab apa? AI ni buat masa sekarang dia masih lagi terdedah kepada kelemahan. Jadi antara kelemahan yang paling jelas ialah kelemahan daripada segi algoritma dia yang boleh bias. Dia bergantung kepada pembangun teknologi AI itu sendiri. Jadi ini kita nak kata bahawa AI memang jauh lagi lah nak jadi hakim yang betul untuk mengganti seorang hakim tu sendiri. Sebab kalau kita tengok syarat seorang hakim tu memang ketat. Yang Islam gariskan tu memang ketat. Jadi memang lambat lagi lah AI untuk capai taraf tu. Dan kita kena faham dan kena terima hakikat bahawa hakim yang sebenar-benarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selaras lah dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inil hukumu illa lillah. Yang bermaksud hanya Allah jugalah yang menentukan hukum. Jadi hakim yang paling hebat
dan paling agung ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahawa dialah yang akan menghukumkan kita di akhirat nanti. Okay, dan kesimpulan terakhir yang kita dapat ambil daripada topik ini ialah kajian dan pembangunan teknologi AI perlu lebih dipergiatkan, khususnya bagi jenayah-jenayah cyber yang proses kehakimannya lebih kompleks dan lebih tinggi risiko dimanipulasi. Jadi kalau kita tengok yang hari ni punya AI dalam menentukan jenayah, dia setakat jenayah dadah dan jenayah apa satu lagi tu, jenayah rogol. Tapi dia belum lagi merangkumi kesemua aspek jenayah tu, kesalahan. Dan kita memandang ke hadapan bahawa AI yang jenayah-jenayah yang kat dunia ni, yang apa, dunia realiti, bolehlah dalam masa terdekat untuk AI ni capai, untuk AI ni jatuh hukum. Tapi kalau kita pandang lebih ke hadapan, jenayah, kita lihat kepada jenayah-jenayah cyber, sekarang ni dunia kita dah mula ke arah pendigitalan. Kalau kita tengok yang Facebook dah announce metaverse, dunia apa, virtual reality. Jadi bila wujudnya metaverse, dah ramai orang gunakannya, dan kita akan terdedah juga kepada jenayah-jenayah di dalam dunia cyber tu, dunia virtual. Jadi kat sini AI kena step up lah, kena tingkatkan lagi dia punya kemampuan supaya dia boleh analisis kes-kes baru macam ni. Dan dia kena pandai menilai lah macam mana nak trace, macam mana dia nak buat forensik data, macam mana dia nak dapatkan bukti-bukti, macam mana dia nak nilai bahawa bukti tu tidaklah dipalsukan. Jadi benda macam tu AI akan lawan AI lah, senang cerita. Jadi itu sahaja kesimpulan daripada topik ini. Jadi jika anda ada sebarang soalan, bolehlah ajukan di WhatsApp, grup WhatsApp Ijtihad. InsyaAllah kami akan menjawab persoalan anda. Jadi sekian saja daripada kami. Wabihi wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.